terima. Kita ambil pelan-pelan. Golongan yang terdiri daripada ahli-ahli hikayat yang berusaha menarik manusia kepada kebaikan melalui hadis-hadis palsu. Ahli hikayat, seorang bercerita tentang hang buat benda macam ni, kebaikan ni dapat pahala macam ni, buat macam ni dapat macam ni. Baik, kita tengok apa hadis. Man qala la ilaha illallah khalaqallahu min kulli kalimatin ta'iran min qaruhu min dhahabin wa rishuhu min marjan. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah, nescaya Allah jadikan dari tiap-tiap kalimah hanya seekor burung, paruhnya dari emas dan bulunya dari marjan. Permata kan? Hebat tak hebat tau. Bila orang dengar ni, ya Allah hebatnya. Tiap kalimah la ilaha illallah. Kalau sehari 1000 dapat dan Allah lambat-lambat buang mahal pun. Jenuh lah no. Paruh daripada emas, dia kata bulu daripada permata. Kan? Lari banyak tudung, banyak batu permata. Jubah banyak batu permata. Yang tu orang dah tergentik siap dah. Kan? Duduk je kilat-kilat, tak apalah yang tu tak masuk dalam hadis pun. Siapa pakai tudung ada batu permata dekat masuk syurga? Kaya ke bayar? Kaya. Pakai tanah dekat kedai Rahman. Memang atas tu ada kedai cek dia, memang kedai cek batu tak tudung dia betul. Kalau tudung tak ada batu, murah sikit pasal ringan. Ada batu mahal. Allahu Akbar. Ya, jaga dekat orang. Benda janji pahala ni bukan boleh dibuat-buat, tak boleh. Jenuh kita nak ambil bagi dosa-dosa kita. Baik, yang keenam, pertikaian faham dalam masalah fiqh menurut mazhab. Yang punca nak jadi pemain hadis palsu ni macam mana? Sekarang ni si A mazhab Syafi'i, si B mazhab Hanbali, si mazhab Maliki, duk setempat tengah bincang, duk kata mazhab aku lah yang paling baik, mazhab aku yang paling baik. Oleh kerana masing-masing kata aku lah paling baik, masing-masing mencipta alasan hujah untuk menyokong pandangan mereka, mengatakan itulah yang paling baik. Tu maksud dari sini ni. Pengikut Imam Abu Hanifah membuat hadis untuk menegakkan faham mazhabnya. Itu dia. Man rafa'a yadayhi fala salata lahu. Kau baca mana tengok faham? Barang siapa mengangkat dua tangannya, maka tidaklah ada sembahyang. Barang siapa mengangkat dua tangannya, maka tiadalah ada sembahyang baginya. Siapa sembahyang angkat tangan? Tak kira sembahyang. Pakai tak dapat apa lah. Kita dalam fiqh Syafi'i, siapa yang tidak baca Fatihah tak dapat sembahyang apa. Yang ni angkat tangan pun tak kata sembahyang batal, tak sembahyang habis. Tu dah. Ni nak cerita nak bagi menang mazhab dah ni. Nabi tak pernah kata pun. Pandai-pandai dia kata pasal apa nak bagi pandangan imam mazhab dia tu kuat supaya orang ikut mazhab dia dah seronok. Padahal kalau orang lain pakai mazhab lain pun tak kurang ke mana pun. Tapi jangan. Kalau sebelah orang kata India, Pakistan, benda ni memang keras. Bertembung teruk. Okay? Kita kat Malaysia ni sebab yang kita selaras Syafi'i. Kalau buka empat-empat mazhab, dia nak amal empat mazhab pun tak kerti. Selamat kita. Tapi kadang-kadang kena kerti juga. Baik. Contoh lah. Seandainya lah kalau kita di Malaysia ni kan tidak ambil pandangan mazhab yang lain, kita nak amal kan dalam kita tentu, maka dia dipayuh juga. Okey, sebagai contoh, kita memang meski bagi fatwa kita berpegang kepada mazhab Syafi'i secara berluas lah, secara bulat. Hampir semua perkara kita pegang mazhab Syafi'i kan. Tapi kan dalam pembayaran zakat fitrah, kita kebanyakan kalau di Perak kita pakai mazhab Syafi'i.
Mazhab Syafi'i wajib bayar zakat fitrah dengan beras makanan asasi yang kita makan. Okey. Kedah pakai beras kan? Ya. Kau pakai duit? Pakai duit dah. Sebenarnya pakai duit tu bukan daripada pandangan mazhab Syafi'i. Ya, baik. Sebab itu bila kita sebenarnya kita kena menerima kenyataan berbicara dalam mazhab yang lain ada kalanya boleh terpakai diguna pakai untuk meringankan kemudaratan. Bukan saja-saja nak cari senang. Seandainya saya jadi amil sekarang ni lah kawasan saya satu pakai kuntang Ustaz, kami nak bayar zakat fitrah daripada 1 Ramadan sampai dah malam raya sudah ada 30 trailer. Malam tu pula kan waktu wajib bayar zakat fitrah bila? Malam dengan pagi tu kan waktu haram tuan kan. Pagi sembahyang tapi sembahyang. Ustaz, mak mai buka banyak ni duit bekas zakat fitrah saya. Tu dia mana saya tak kena pakai. Boleh kan? Nak kena buat store. Kalau duduk kawasan tempat orang yang banyak padi lagi lah. Lagi banyak anak ramai lagi banyak. Lagi luas banyak lagi banyak. Kita jenuh nak ngurus. Tapi sebenarnya itu adalah pelbagai perbezaan pandangan di kalangan ulama fiqh mazhab menjadi rahmat kepada umat manusia. Seandainya tak boleh langsung guna duit, jika ditakdirkan tak boleh langsung guna duit, saya agaknya jabat agama jadi guna padi. Jabat agama jadi guna beras. Asalnya bernas jadi jabat apa kita tahu. Itulah macam perkembangan yang boleh kita terima dalam mazhab nak. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Tak ada yang kaya. Okey. Allahumma salli ala sayyidina. Manakala pengikut Imam Syafi'i berkata pula untuk menegakkan faham mazhabnya yang bertentangan dengan pandangan mazhab Abu Hanifah. Ni anak-anak buah pula ni. Tadi anak buah siapa? Abu Hanifah. Kata pula anak buah Imam Syafi'i pula, Amani Jibril 'indal Ka'bati fajahara bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Baik. Sebelum saya nak baca terjemahan ni, kita baca nombor 14 tu. Dia kata apa? Orang yang berkata demikian iaitu Muhammad bin Akasyah setelah didengar ada kaum yang mengangkat tangan waktu rukuk dan bangkit daripada rukuk menurut mazhab Syafi'i. Kan kita mazhab Syafi'i sunat angkat tangan ketika nak rukuk, sunat angkat tangan ketika i'tidal. Pada mazhab Abu Hanifah tak ada benda tu dari sudut berdasarkan kitab ni. Maka bila tengok, ada orang amal mazhab lain daripada mazhab kita. Jangan biarkan kita kena cantas. Tak boleh ada. Saja guna istilah aja. Maka Waqula'lah man rafa'a yadayhi fala salata lahu. Siapa yang angkat dua tangan maka tak sembahyang bagi dia. Orang tak berti ni betul ke tak boleh, tapi tak tahu. Tak berti pula kata tak apa kita lawan dia. Tak lawan tu? Lawan pula apa maksud dia? Aku berimam kepada Jibril di sisi Kaabah. Apa lagi hebat? Bila Jibril jadi imam? Nabi sembahyang pun Jibril jadi imam. Kan? Maka ia menyaringkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Faham tak maksudnya? Faham tak maksudnya? Dia contoh dari ini. Dari segi mazhab Imam Syafi'i, pertamanya mengira Bismillah itu sebagai satu ayat daripada Al-Fatihah. Siapa tak baca Bismillah maka Fatihahnya tak cukup. Lain pada Syafi'i tak faham. Faham? Jadi hak penyokong Syafi'i ni nak habaq bagi hebatnya pendirian Imam Syafi'i
Apa yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan murid dia ni, bila sembahyang kan kita kat Mekah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana bismillah? Ada? Tak ada kan? Tak ada. Dia bukan tak ada bismillah. Tak apalah dia nak pegang tu. Baik. Rupanya perbincangan yang dari segi pengajian ilmu hadis, hadis yang mengatakan bismillah baca perlahan itu lebih kuat hadisnya daripada baca bismillah deras. Itu dari segi kekuatan hadis. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah mengambil pendekatan baca bismillah deras dan merupakan satu ayat yang wajib dibaca dalam apa? Fatihah. Jadi anak murid dia ni, pengikut-pengikut dia ni sudah menggunakan pandangan tadi ni keluar hadis. Nak beri kuat pandangan kata baca bismillah deras tu, siap Jibril jadi imam. Allah. Di Kaabah tu bukan macam benda baru. Di Kaabah Masjid Haram tu, dia bayangkan Jibril. Jibril rokok dia nampak ke tak tahu. Nasib baiklah orang tak layak buruk. Dia kata hang nampak Jibril rokok apa kali? Dia tak menjawab. Kadang-kadang nampak macam tak sorry balik. Jika tuan-tuan dan puan supaya di Masjidil Haram tak dengar bacaan bismillah di awal tu, maka dengan sangka baik kita, bahasanya imam ni baca bismillah pelan-pelan. Dia baca juga cukup juga 7 ayat. Macam itulah. Kalau tidak dia takkan turun ke masjid. Aku mazhab Syafi'i tu imam tu mazhab lain, aku tak boleh ikut. Pasal apa? Sembahyang dia tak sah, baca Fatihah tak cukup. Tu dia. Awak tak boleh ni. Imam pun baca Fatihah tak cukup. Imam besar hebat. Kena mengaji sikit. Baik. Yang ketujuh, sebab apanya? Kejahilan dalam agama tetapi ingin kepada kebaikan untuk agama. Mereka yang terlibat dalam perkara ini ialah kebanyakan ahli-ahli ibadat, orang-orang tasawuf dan orang-orang saleh. Mereka berpendapat bahawa membuat hadis palsu untuk menarik umat Islam kepada ibadat diharuskan dan tidak salah. Pandai-pandai berikut. Janganlah. Jadi kata di sini pasal apa berlakunya hadis palsu ni? Pertamanya dengan sebab kejahilan. Dia tak reti banyak tentang agama, tidak mengaji agama secara rasmi, secara khusus, dan berminat nak buat amal ibadat bagus. Tengok orang sembahyang duha, dia sembahyang duha, tengok orang ngaji Quran, tengok orang takbir kan. Dia ni orang kata semangat dia buat amalan tu tinggi. Jadi kan mengajinya tak ke mana pun. Berlaku kepada satu masjid kan. Raya baru ni, Maghrib hari raya pertama takbir raya. Dia jadi imam. Ni kira sedap orang muda ni, orang muda jadi imam. Pada tengok untuk imam sedap, dia nak jadi imam. Bila nak jadi imam, kira-kira ni orang yang mempunyai kata perasaan cinta agama kuat tapi tak berapa nak mengaji sangat. Bukanlah orang tak jenis orang alim lah. Bila takbir dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu hak tu bila belakang tegang. Tak boleh tak? Tak payah takbir lah. Dia pelik kan? Biasa lepas takbir orang ni ikut. Dia rasa pelik. Dia tak payah tegang. Tak payah takbir lah. Lepas tu dia berhenti. Dia baca wirid biasa. Lepas dia baca wirid biasa, ya, Tuan Imam muda ni jumpa dengan Tok Bilal yang sini ni, beritahu saya nak jumpa Pak Susat nak bincang sikit. Dia rasa tak payah hati benda dia buat, orang tak ikut kan. Jadi lepas sembahyang 4 jam maghrib semua selesai dah, buat jana pergi kat satu sudut. Dia kata takkanlah benda yang baik macam ni kita tak boleh nak buat. Apa salah kita berzikir, kita takbir, bukan boleh tak elok. Tu dia nampak.
Agak-agak apa bicara? Oh, sudah. Kejahilan. Sikit punca dia bab itu. Mungkin bab dia kita gaji juga, tapi bab tu dia tak terintah gaji. Kalau kita buka kitab fiqh kan, disebut apa? Tidak disunatkan bertakbir selepas takbiratul ihram salat hari raya Aidilfitri. Allahu akbar. Takbir salat habis dah takbirnya. Kan? Kalau tuan-tuan di Mekah, lontar ke Jamrah Aqabah, hilang dah sunatan. Kan? Apa yang terlebih apa? Baik. Jadi setelah dibincang dua orang ni tadi ni, bincang-bincang, kata hak Tok Bilal ni pun, Tok Bilal ni rajin duk mengadak Tok Guru. Bukan orang alim juga, tapi rajin duk dengar Tok Guru ajar. Pas negeri Isyarat tak dah dengar lama dah lah, belum tahu jugalah Tok Bilal ni pun kapan bagus lah orang dia. Bila kita ajak betul dalam masjid lah. Tok Bilal ni kata apa? Minta maaf lah nak abang ni. Setakat yang pernah saya dengar tuan-tuan guru duk baca kitab. Ada lembut kan? Setakat yang saya dengar tuan-tuan guru duk baca kitab, masjid kita berpernah baca lah. Tidak disunatkan takbir raya selepas solat raya. Semayang kena takbir lah. Semayang kena takbir lah. Tapi takbir raya yang khusus tu tak ada. Jadi dia kata macam tu yang saya faham. Jadi kawan ni pun berasa macam tak puas hati. Mereka pun orang kata panggil saya tanya nak tanya pandangan Ustaz ni apa dia? Bila tanya pandangan, ada kawan kita yang takbir raya pada waktu maghrib raya pertama. Saya kata tak kenal cara tu. Ayat yang saya bagi mudah ya. Tak kenal cara. Tanya apa masalah? Dia kata ada hamba Allah takbir maghrib raya pertama. Saya kata yang tu tidak disunatkan. Walaupun pernah ada kawan tanya saya, Ustaz kalau tak sunat dia haram dah. Dia pusing kau tu nak buat bagi boleh juga. Saya kata benar amalan kita ikut Nabi. Bila Nabi tak buat, kita jangan buat. Hak Nabi buat sunat kita buat. Nabi tidak disunatkan, bukan kata jangan buat. Kalau nak buat kata kata halal haram ni baik cerita. Saya kata orang ni tak cerdik. Orang kata tak disunat jangan buat Mana lah tahu kan? 2 minggu depan saja aku pun puasa sunat 6 hari. Boleh tak? Makin pukul 4 pakai sok, betul saja aku puasa sunat 6 hari lepas Syawal dah. Betul? Lepas bulan Syawal bulan apa? Dzulqa'dah. Saja aku puasa sunat Dzulqa'dah. Nak puasa 6 hari. Boleh ke lagi puasa sunat 6 hari? Mana lah takut ada sahabat-sahabat lain nak puasa. Boleh nak puasa 6 hari pun kan? Yang nak habang tu niat dia tu. Dia tak erti niat. Orang kata puasa nak saja kau puasa 6 besok hari. Kalau puasa 6 besok hari dulu dia tak niat. Contoh hari ni ada lagi tak di Syawal? Ada lagi. Besok ada lagi. Tiba-tiba esok dia tak puasa, dia niat saja aku puasa 6 esok hari kerana Allah Ta'ala. Itu tak niat. Agak-agak macam mana niat yang betul. Saja aku puasa sunat Syawal. Satu je. Orang kata puasa 6 hari lagi, aku ambil dah bila maghrib. Berapa hari puasa sehari ya? Nanti kita dia niat apa? Dia niat puasa 6 untuk 1 hari. Bila aku niat ke 4 kita ni. Tadi habis dah. Yang tu nampak tak arti sangat. Kalau bulan Dzulqa'dah tak puasa boleh tak? Boleh. Buat isnin kami kan? Bukan hari 8 hari pun boleh. Tak ada masalah. Itu cerita. Dia kadang-kadang tak mengaji ni. Tak mengaji nampak ketara dia. Macam satu hamba Allah pergi semayang di Masjid Rusida Kuala Terengganu. Orang sembahyang sunat, dia sembahyang sunat. Orang sembahyang sunat, dalam sini dia buat sembahyang Ba'di Hasan. Mana Ba'di Hasan? Bila sembahyang sunat Ba'di Hasan, orang dia semua surah habis. Dia tak lagi aktikaf sembahyang sikit beri apa semua. Orang panggil Pagi. Lepas
Rupanya dia pergi masjid tu pasal ada tugasan tertentu yang dia perlu buat. Dia daripada satu jabatan kerajaan, kita tu akan cari benda. Rupanya kawan tak mengaji. Dia kesian buat solat ba'diyah lepas asar. Orang dah balik kan? Orang tak buat dia buat lah. Siapa kata sayang tak elok? Pecah sebelah habis. Kejahilan tu nampak tu banyak benda lagi yang jahilnya kan? Saya yang paling terasa raya baru ni teraya baru ni mai adik balik sepupu seorang penuh rumah nak balik dia main suara tangan. Aduh, Kita tak sanggup kat ni. cuba sabar saja. Tangan tu sampai depan dada orang ada suara. Umur dah 50. Umur 50. Tak saya tak ramai gambar mana sepupu kita kan. Perempuan. Dah tak pada dah lepas. Rupanya dia punya kata dia adik-adik kita ada kau. Aduh. Jangan. Tu salam sekali-sekala. Ni hak balik anak nantu hak yang duduk lah rumah kalian boleh habis. Sampai-sampai rumah tak tukar baju t-shirt dengan gebetik tu dah daripada bagi petang. Ni siapa? Ni kau Ipah. Ni adik Ipah. Ni Berat. Tak ada orang balik kita balik belajar. Selagi soal no. Habis harap-harap balik kampung ingatlah nak erat silaturahim, nak cari pahala ziarah mak ayah dapat dosa akhir. Kena. Baik. Pi yang ke-8. Yang ke-7 tapi lagi sedikit. Okey. Kerana ini terdapat sekarang hadis-hadis yang menerangkan keutamaan dan fadilat surah-surah Al-Quran. Dia nak abang bagi ada hadis palsu yang bercerita tentang kelebihan Al-Quran. Ya. Bawa baca bawah tu sikit. Ini bukanlah bererti tidak ada sama sekali hadis-hadis mengenai fadilat Al-Quran. Ada. Hadis tersebut memang ada. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Di antara surah-surah yang ada hadis menerangkan fadilatnya ialah surah Al-Fatihah, berlambak-lambak hadisnya. Al-An'am, Al-Kahfi, Yasin, Dukhan, Al-Mu'zalzalah. Sila baca surah Zalzalah tak tahu, Izazul tahu. An-Nasr, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ma'udatain. Al-Ma'udatain lagi tak tahu. Surah apa Al-Ma'udatain? Surah apa Al-Ma'udatain? Tak tahu. Al-Ma'udatain, Qul a'udhu birabbil falaq, A'udhu birabbin nas. Tu dia. Kasi baca kuat tak tinggal tambah tu. Kata dia tadi boleh kata apa? Al-Ma'udatain, Qul a'udhu birabbil falaq. Kalau baca Al-Mu'awwidat, Al-Mu'awwidat tu bila dah qul Allah sampai habis. Al-Mu'awwidat. Tiga. Kalau yang dua saja. Tak apa, kita adakan insya-Allah. Sementara itu menurut keterangan kitab Asna al-Maqalib bahawa hadis yang menyatakan kelebihan surah Al-Quran ada sebanyak 114 hadis, semuanya dusta. Pandai-pandai dia kata surah Al-Quran ada 14, dia kata hadis yang menceritakan kelebihan Al-Quran ada 114 surah, 114 hadis. Bagi sama banyak Zamakhsyari dan Baydawi, ini ulama tafsir ada menyebut dalam kitab keduanya hadis-hadis yang dibuat oleh Nuh bin Maryam. Maknanya kalau siapa nak tengok adanya hadis-hadis palsu di dalam kitab-kitab tafsir, bukalah kitab tafsir Zamakhsyari dan kitab tafsir Baydawi yang nama orang yang bawa hadis palsu ni Nuh bin Marwan. Marwan Astagfirullahaladzim. Nuh bin Maryam. Jadi sebagai satu kesimpulannya, bila kitab ni cerita macam ni, dalam kitab tafsir yang besar-besar ada hadis palsu menceritakan tentang kelebihan surah dan kelebihan Quran. Tidak pelik kitab-kitab lain pun ada. Sebab itulah waktu kita mengaji tafsir, guru yang nak mengajar tafsir ni kena ceramah sungguh.
Nak baca bukan setakat nak bagi seorang orang dengar, bukan setakat nak kuasa ilmu. Nak cari disiplin ilmu yang macam ni cuba dia tak semak balik. Yang dia tahu kitab tafsir ni aku baca apa saja isi dia yang menyebabkan jumpa hadis palsu, orang pakai percaya habis. Ustaz cerita siapa nak dikai. Baca kitab tafsir besar pula. Kenapa? Yang tu yang bahayanya. Kalau contoh dulu-dulu masa saya di Mesir dulu, pensyarah surah, kawan-kawan saya cari beberapa pandangan dibagi cerita Israiliyat, cerita rekaan Bani Israel tentang Putri Balqis dengan Nabi Sulaiman. Cerita tu memang betul dalam Quran, memang betul dalam tafsir. Tapi cerita ditambah oleh Bani Israel ni cerita yang orang kata tidak benar, tapi ada cerita dalam kitab tafsir. Okey, macam ni cerita dia. Ketika mana Nabi Sulaiman tahu ada satu kerajaan lagi yang sedang berada di kawasan dia, iaitu Putri Balqis kan? Putri Balqis tu yang cerita hak yang ambil daripada Yaman mai ke tempat Nabi Sulaiman tu tak payah cerita lah. Semua orang tahu dah kan. Sekelip mata nak duduk untuk tentang kealiman manusia tak payah cerita dah. Nak cerita bagi ketika Balqis dipanggil oleh Nabi Sulaiman untuk menghadap dia. Balqis ni masuk ke istana Sulaiman, sambil masuk tu sambil selok kain dia. Sisi kain. Bukan selok lah. Sisi kain bagi angkat sikit. Dia nak langkah pasal apa? Dia punya lantai Nabi Sulaiman ni lantainya kaca macam ayam. Hebat macam mana istana kaca ni. Hebatnya. Tapi yang ceritanya kaki Balqis tu rupanya macam kuku kambing. Bila angkat nampak, punya Balqis ni kuku dia macam kuku kambing. Itulah yang disebut, dicari oleh kawan-kawan saya masa di awal lalu. Yang ni yang dah tak sepatutnya adalah kitab tafsir. Ada, tapi kita kena jangan cerita tu hak ni tafsir juga, bukan dia. Hak ni hak tu tak betul, kena tepi. Susah ni ada tafsir ni. Hadis palsu dalam tafsir pada juga bermakna tanggungjawab orang guru bertafsir ni bukan ringan. Kalau dapat tu tak apalah. Tapi biasanya hadis palsu ni biasa bunyi pelik-pelik. Biasanya bunyi pelik-pelik. Nak kata pelik macam mana? Allahu a'lam. Okey. Habis dah tentu kita masuk balik ke atas. Lagi nampak sudah senang. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Seorang yang bernama Nuh Ibnu Abi Maryam telah banyak membuat hadis-hadis palsu mengenai kelebihan dan keutamaan surah-surah itu dengan maksud mengajak dan menggemarkan manusia kepada bacaan Al-Quran. Dia pernah berkata waktu ditanya kepadanya dengan perbuatan itu, bukan dia tak tahu buat hadis palsu itu dosa, tapi dia saja buat. Tengok dia kata apa? Bahawa saya dapati kebanyakan manusia telah berpaling daripada membaca kitab Al-Quran. Dia kata aku lalu tengok mereka daripada sahabat cik saja tambah ni pergi tangguh baca sahabat banyak orang dah baca dah Quran. Baca Cosmo, baca Metro, tak nampak dah orang baca Quran dah ni. Dan mereka amat suka membaca kitab-kitab fake. Bagus juga lah baca kitab-kitab fake. Kita baca kitab apa tak tahu. Fiqh mazhab Imam Abu Hanifah. Maka saya membuat hadis-hadis itu untuk menarik perhatian mereka kepada Al-Quran itu kembali. Bila cerita kelebihan sahabat baca surah ni dapat ni, surah ni dapat ni, surah ni dapat ni, maka kalau orang yang tak tahu itu hadis palsu, hebatnya baca Quran, jom kita pakat baca Quran ramai-ramai, jadikan budaya. Itu tujuan dia. Tujuan dia baik, tapi cara tak kena. Itulah. Macam contohlah kita kan, nak derma kat Palestin, nak derma kepada rumah terbakar, nak derma kepada orang miskin, malah ni kita buat konsert amal. Dapat derma banyak, tapi berdosa banyak mana tak tahu. Nak dari ke 3 jam ke 9 pagi 12. Lepas tu pintu masuk tu ada derma tiket beli. Tengok apa diumumkan jumlah tiket yang habis adalah 10,000 unit. Tapi tak pun dosa banyak mana kita dapat tak tahu. Buat konsep amal pun bukan salah, tak salah. Tapi kena pada gayanya.
Kalau perempuan nak naik bagi tazkirah apa bagi ucapan tak ada masalah, boleh. Baik, sambung sikit lagi. Yang ke-8, yang terakhir ni. Orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada pembesar-pembesar dan ketua-ketua negara. Oh, ni kaki bodek Untuk mendapatkan kehormatan. Baik. Untuk mendapatkan penghargaan dan kehormatan, cari pandangan-pandangan hadis-hadis yang kata boleh, orang kata menyokong kata-kata mereka pembesar-pembesar ni. Mereka berani mengeluarkan hadis atau mengeluarkan fatwa yang membenarkan perbuatan yang salah yang dilakukan oleh seorang raja atau ketua negara. Ya, ini berat ni. Yang ni tak kena gaya mufti ya. Ada balik kapal ni. Mufti mana tak sahabat lah. Ini kita sebut je lah mufti. Misalnya, pada suatu hari seorang yang bernama Riyad atau Iyad bin Ibrahim telah masuk ke dalam istana Khalifah Mahdi ayahanda Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kebetulan waktu itu baginda sedang bermain-main burung merpati. Lalu diriwayatkannya sebuah hadis, cepat sungguh, yang mengharuskan perlombaan burung merpati dengan maksud supaya baginda merasa senang hati dan akan mendapat sesuatu pemberian. Oh ya Allah. Nampak tu? Tengok sultan duduk tengah main burung merpati 3-4 ekor lawan. Burung merpati mana berjalan laju. Contohnya gitu lah. Tujuannya apa? Supaya senang hati dan nak bagi pingat pemberian. Duduk rapatnya raja dengan besar-besar ni, kadang-kadang boleh pahala, kadang-kadang boleh otak banyak lagi. Maka berkatalah ia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sabqa illa fi naslin aw hafirin aw janahin. Tengok maksudnya. Tidak ada perlombaan kecuali dalam pelemparan panah-panah. Dengan kata lain maknanya main panah, siapa panah yang paling tepat. Itu dia. Sekarang dalam sekolah-sekolah sudah ada memanah, tapi harganya mahal-mahal. Satu set RM1,000. Pemegang dia, anak panah dia, sampai dengan target dia tu RM1,000 harga dia. Mahal. Tengok main seronok. Bila kita main balik kan, macam minggu saya cerita kau tak bisa juga sampai minggu. Tarik tahan apa? Sekali dua tarik tak apa lah, kena 90 kali tak tahan je, tarik buat bikan. Sebab nak tarik tu berat. Kalau dulu dia besar belajar minggu tak apa lah. Baik, kita tengok sikit lagi. Atau dalam perlombaan kuda, nampak tu? Atau dalam perlombaan burung yang bersayap. Tengok. Adapun perkara yang akhir, janah tu sayap. Janah tu sayap. Ialah tambahan daripadanya. Rupanya betul. Kalau ikut berdasarkan kitab ni, ada hadis menyatakan tidak ada perlombaan kecuali dalam pelemparan panah. Orang kata nak pertandingan panah boleh. Berlomba kuda boleh. Takat tu je sebenarnya. Dia kata kita bah. Peraduan burung yang bersayap. Jadi kalau peraduan burung bersayap, hak ni lah yang ditambah. Bila ditambah benda tu jadi palsu. Nabi tak kata pun tambah tu yang ditambah pasal apa? Pasal hang nak dapat benda daripada raja. Itu dia. Yang ni yang tak seronok dengan. Setelah Khalifah Mahdi mendengar begitu ini, terus dikurniakan kepadanya 10,000 dirham. Allah. Raja mereka cerdik. Raja mereka cerdik. Kena jack sikit, kena puji sikit, sudah. Orang kata perangan kan. Dulu masa di atas pensyarah saya selalu berpesan kepada saya, kalau siapa nak cepat pangkat, bacalah doa dia nak bagi. Mudah je doa dia. Ampusana ampusina. Dia kata yang cepat nak pakai. Buat saja depan pos bagi nampak elok-elok kan. Dan nak apa ikut? Lepas tu kipas lah dia korang.
Kipas dia kau dalam nyala api tu kena gaya tu. Tak kama tu. Lepas tu hak kawan tu di mata sulatan, dia orang mai boleh macam-macam lah kita. Kita ada tempat tu bunga-bunga tu kejap aja lah. Kan? Tempat tu bunga-bunga duduk kat kerja tak boleh apa? Tak boleh jadi. Mai tiba asal dia. Tak lagi pula PhD yang tak payah mengaji. Dapat hak tu, maka dapat macam-macam. Baik. Hak tu yang kita mengaji apa tadi? Sebab-sebab timbulnya hadis palsu. Lepas tu pergi pula pada tanda-tanda hadis maudhu'. Bolehlah kita masuk ke belakang muka ni. Kalau ikutnya mengenai perbincangan ni hebat seronok. Ya? Tak apa, kita masuk takat mana boleh pelan-pelan. Ngaji orangnya mukadimah ni pada awal tu berat, rupanya makin hujung makin seronok. Baik, di antara tanda-tanda hadis maudhu' ataupun hadis palsu, di antara tanda-tandanya ialah yang pertama, ada sebab-sebab yang kuat yang mendorong seseorang meriwayatkan untuk buat hadis tu. Orang tu bukan saja-saja nak buat, tapi dia ada faktor yang menyebabkan galak buat benda tu. Hari ini aku baca satu hadis 40,000. Boleh dapat baca satu lagi dapat 10,000 lagi, 5 bulan gaya. Itu di antara tanda-tandanya. Maknanya sekarang ni sebab-sebab yang kuat tu apa dia? Jadi galakkan pula. Bila buat dapat kan. Misalnya Al-Hakim meriwayatkan dari Sarif bin Umar At-Taimi, katanya, kami pada suatu hari berada di tempat Sa'ad bin Tarif. Kemudian datang anaknya dengan tergesa-gesa serta menangis. Sa'ad bertanya, mengapa? Anaknya menjawab, saya telah dipukul oleh guru. Dikala itu Sa'ad terus mengeluarkan satu hadis marfu'. Dia tu hadis marfu'. Ingat lagi hadis marfu' dia apa? Hadis yang terus disandarkan kepada Rasulullah. Terus direct. Hebat. Iaitu telah menceritakan kepadaku oleh Ikrimah dan Ibn Abbas, ya Allah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, anak dia kena pukul. Belum hadis tu. Mu'allimu sibyanikum syirarukum aqalluhum rahmatan lil yatim wa aghladuhum 'alal masakin. Kena cikgu ni. Guru anak-anak kamu itu orang-orang yang paling jahat daripada kamu, apa? Dia kata cikgu ni jahat. Mereka sangat kurang kasih sayang kepada anak yatim dan amat kasar hati dengan orang-orang miskin. Habislah. Kalau cikgu jahat, siapa nak ngajak anak dia? Ngajak sendirilah nak. Macam tu lah bahasa kasar lah. Betul, ada juga cikgu yang minta hilang macam mana pukul juga, kan? Terlalu geram marah juga, kadang-kadang tak boleh kawan, kan? Kadang-kadang zaman dah ni orang kata zaman kurang adab semakinnya sikit, kan? Lebih-lebih lagi budak yang hati undang-undang. Cikgu tak boleh pukul, cikgu tak boleh horatan, tapi main dengan tak tahan sabar ni. Tak tahu. Kadang-kadang mak pukul anak, ayah pukul anak, lebih kurang tu je, kan? Lebih pada tu lagi, kan? Baik, tak apalah. Sabar tu penting. Pukul tu untuk mengajar, bukan untuk merosakkan. Baik. Dia bukan tanya, hang kena tampak, kena pukul pasal apa? Tak tanya dah. Anak ada ngadu pula hadis tu pun. Tak suruh pakai pula hadis tu. Semua cikgu jahat. Mana boleh. Dan seperti hadis Al-Harisatu tashuddu dhuhra dhahri dhuhra. Harisah itu memuat dekat belakang. Harisah sampai sudah saya cari tahu tanya apa. Ada tak orang nama Harisah? Ada. Ada kan? Takkan dia tak cakap ni tak? Minta maaf saya tak tahu mana ada ni. Okey. Hadis ini dibuat oleh seorang bernama Muhammad bin Hajjaj An-Nakhai, penjual Harisah. Apa dia ni?
Semacam bubur yang dibuat daripada gandum dicampur daging. Buat gandum lah nah. Bubur daging. Kita buat kaji buat daging buat tulang. Kan? Jadi bila dia kata al-harisatu tashuddu dhahra, harisah itu makan belakang. Siapa rajin makan bubur gandum yang campur dengan daging, belakang dia jadi makin kuat. Boleh saja makin kuat. Makan harisah daging. Orang pun pakai beli lah. Lama-lama badan kuat tapi belah beli. Pasal apa? Daging. Makan daging banyak. Dok, hak benarnya berlaku dia betul ya? Kan? Sepanjang Ramadan kita tengok ramai yang buat kanji. Buat kanji, buat lambu. Kan? Cuba tuan-tuan bayang tengok. Kalau kata 5 gantang berat, banyak mana santan dia? 2 kilo cukup. Ada yang pun sampai 5 kilo, ada yang 3 kilo. Saya pengalaman 3 tahun lepas. Kan? Memang kita tekanan darah tu bagus dah. Pantang-pantang juga dia ingat Ramadan yang dekat Ramadan bulan lebih apa pun. Darah tinggi aku bagus. Pergi masjid, pergi masjid. Oh, terima kasih. Okey. Tak apa, sebelum cerita tu kita baca ni. Baca buku dulu. Dia kata, Ustaz minta buat tahlil untuk arwah kedua ibu saya dan sekalian arwah. Jangan nasib ada di luar untuk semua jadi. Ni Ustaz Zaki dah telefon saya tadi sebelum mula ni. Kan? Dah telefon saya tu dah kita sebelum dah saya terlupa. Nasib baik dalam mesej sampai ke. Alhamdulillah sebab dia terlupa Baik, hari ni cerita terakhir ni. Buat supaya kita boleh kata rehat awal sikit. Sambung tadi. Sambung tadi. Dengan orang kata ingat keberkatan Ramadan ni penyakit ahli tak puan ada hak yang berat ada dengan di masjid masjid berbukalah dengan nasi kanji. Buka maghrib pergi sembahyang masjid. Buka maghrib pergi masjid dan 3 hari berturut-turut. Masuk maghrib hari yang 3 bila sembahyang Allah Akbar. Awak belayang. Awak masa belayang goyang. Esok pergi dah hospital, buku tangan. Encik makan tak pantang kot. Saya tak makan daging. Saya tak makan sotong, saya tak makan udang. Tapi buah kanji tu adalah juga orang makan. Dia kata buah kanji tu santan ibu. Ibu santan tu. Banyak santan dia. Nasinya sikit tapi santannya banyak. Sajalah nak bagi pengetahuan. Santan semakin dimasak semakin banyak kolesterol dia. Tak percaya pun dah tahu kalau orang-orang yang berdesain semakin lagi perangat. Okey, ni buat perangat esok lagi double kolesterol dia. Sama dengan minyak yang kita beli kat pasar malam tu, kadang-kadang minyak packing tu, kadang-kadang minyak recycle. Balik ingat minyak murah macam tu. Rupanya minyak recycle ni tak kira bukit apa. Kalau lah kita masak, lagi kita masak sekali ganda, lagi sekali masak berganda-ganda dah naik. Kadang-kadang gula perangat tu lah hijau tempe sedap. Dengan pekat dia, dengan lemak dia langsung, dia tak tahu berapa kalori kolesterol masuk. Duk boleh awak lah aku hidup ni. Kan? Makan ubat juga. Kan? Makan pantang apa nama dia? Bermula pada saat itu saya pun atas nasihat doktor dan nurse barulah saya tahu rupanya kanji yang makan tu santannya banyak. Kadang-kadang kita makan nasi kanji yang dia punya kuah ada sup. Mau sup kan? Mau sup tak apa. Yang memang rompi kanji sana santan piau-piaunya tu. Oh, yang tu jangan buat saja. Kan? Kadang-kadang pada zahirnya bulan Ramadan kita pakai stok rendah, fikir rendah. Kan? Gunanya pada sudut kurus sihat kan? Dipicit tengok-tengok kolesterol melambung. Rupanya hak lain kita tak jaga. Tu kadang-kadang dalam Ramadan kan? Lepas ayat lagi ya.
Lepas raya pantang jumpa. Pantang jumpa macam-macam dia makan. Sebab itulah orang kata pada pandangan saya, carilah pemakanan seimbang yang sesuai dengan kesihatan kita. Faham tak? Ya. Barulah kesihatan kita stabil. Benda yang tak patut kita makan banyak, jangan makan banyak. Kalau nak rasa daging, makan sikit, rasalah. Jangan sampai ke yang baik. Pada saya 10 minit yang ada ni, kalau ada orang kata nak tanya apa-apa boleh lah. Ni cerita tu guru Ustaz Cikgu Jahat ni kita tahu pada ketika yang masa akan datang untuk memberi ruang tahlil lagi, dan kita kalau boleh kita nak sudah kelas lah. Okey, jika ada apa-apa orang kata salah dan silap daripada saya, mohon maaf. Saya pun terbekas kata nak cerita silap. Maklumlah orang kata serba kekurangan, serba kejahilan ni setakat dalam cerita baca kitab saja. Tapi kalau ada soalan tanyalah dalam seminit 2 ni sebelum kita mulakan tahlil insya-Allah. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas ni kita doa menutup, kita gabung dengan doa tahlil tadi. Kalau ada saya apa ngaji hadis tu kalau saya ada banyak food. Tak ada. Bila esok kita mula tahlil. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى كافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى هذه النية. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله قد أفلح من قال لا إله إلا الله